أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Pertama sekali insyaAllah terima kasih saya kepada Tuan Pengurusi Majlis, kepada Ustaz Fitri, nampaknya tak ada sini insyaAllah. Kepada semua insyaAllah jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali insyaAllah marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita menghadiri insyaAllah solat maghrib secara berjemaah. Di samping itu juga masya-Allah ada majlis majlis pengampunan dosa, majlis ilmu. Nak katakan saya ini berilmu banyak tak adalah, tapi adalah sedikit dan juga pengalaman-pengalaman hidup yang hendak dikongsikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan saya hari-hari insya-Allah berfikir apa? Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita dapat hari ini, kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja Islam kita dapat secara percuma, kan masya-Allah kita dapat iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir, masya-Allah. Hanya salah orang yang beriman yang dapat mengimarahkan masjid. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, iman ni satu perkara yang paling mahal sekali. Hari ini kita dapat percuma, kita kena bersyukur banyak kepada Allah SWT. Bukan hanya di bibir, masya-Allah, kita kena masukkan ke dalam hati seikhlas mungkin, dan juga masya-Allah perkara yang perlu kita buat adalah masya-Allah bersujud kepada Allah SWT, iaitu taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah Allah SWT ni mestilah kita nak lakukannya mengikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syukur dalam arti kata yang sebenar. Masya-Allah kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung masukkan ke dalam hati kita seikhlas mungkin, masya-Allah. Lalu kita menterjemahkannya dengan perbuatan kita, fi'li, rukun fi'il gitu, masya-Allah. Dengan fi'il kita apa perbuatan, seperti malaikat Jibril alaihissalam mensyukuri
penciptaannya yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril, ada riwayat yang katakan Jibril ni solat 2 rakaat nak tunjuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat rakaat 2 rakaat selama 20,000 tahun. Ada pula riwayat kata insya-Allah setiap anggota yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu cantik indah dengan cahaya yang berkilauan berwarna-warni, kagum Jibril alaihi salam melihat dirinya. Lalu dia melakukan masya-Allah sujud kepada Allah, taat kepada Allah. Setiap anggota dia bersujud selama 70,000 tahun. Jadi kita pun kena macam tu juga. Allah wujudkan cerita tu kenapa? Untuk kita jadikan iktibar, lebih-lebih orang macam saya inilah insya-Allah. Kita sentiasa kena memikirkan untuk mentaati segala perintah Allah. Dan perintah Allah ini mestilah nak dilakukan mengikut cara yang telah ditunjukkan, yang telah ditinggalkan, yang telah diwasiatkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu taala wasallam. Itulah syukur yang sebenar-benarnya syukur. Masya-Allah. Hari ini tuan-tuan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini musim apa ni, masya-Allah. Musim kita ni masya-Allah rindu kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Sama-sama tuan-tuan masya-Allah. Kerana apa? Perasaan rindu ni rindu kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam adalah kayu pengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya buat pagi-pagi tuan-tuan masya-Allah, pagi ke malam ke bila masalah yang saya tinggalkan Rasulullah sallallahu taala wasallam ni, saya ambil tangan kiri kanan saya ni, saya takluk dekat dada saya. Saya tahu kat dada saya ni, saya tanya pada diri saya rasa dalam hati saya ni masya-Allah ada tak sedikit walaupun sedikit perasaan merindui Rasulullah sallallahu taala wasallam. Kita kena buat gitu tuan-tuan. Ini tuan guru saya bagi tahu. Dia amanahkan perkara ni kepada saya. Kena tanya kepada diri kita. Di antara amalan yang perlu kita buat hari-hari. Ada tak kita ni betul-betul rindu kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam? Kalau tak ada tuan-tuan, kalau ada alhamdulillah. Syukur. Bila ada orang ada perasaan rindu dalam hatinya, rindu kepada isterinya, maknanya dia sayang kepada isteri dia. Kalau dia rindu kepada anaknya, sekian lama dia keluar pergi outstation lah, lama tak jumpa anak, insya-Allah. Dia ada timbul perasaan rindu dia dengan anak dia. Maknanya dia sayang kepada anak ni, confirm. Kalau ada perasaan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam, ini bermakna kita betul-betul sayang kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Walaupun sedikit perasaan rindu itu timbul, wujud dalam hati kita. Tapi kalau tak ada ni tuan-tuan, masya-Allah. Tuan guru saya kata apa? Ini kita dalam keadaan bahaya. Kerana ada beberapa perkara. Yang perkara yang paling besar, masya-Allah, yang perlu kita risaukan, tak adanya perasaan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu taala wasallam ini adalah kunci syurga. Cuba bayangkan tuan-tuan, masya-Allah, apakah pengorbanan Rasulullah sallallahu taala wasallam kepada umat dia, kepada kita ni lah. Banyak tuan-tuan, kalau nak dikirakan banyak. Kita nak kena ambil tahu perkara ni dan kita kena selami, kena menghayati cerita ni. Inilah cerita yang perlu kita bagi tahu kepada anak-anak kita, orang-orang muda sekarang ni. Itu tanggungjawab kita. Jangan kadang-kadang kita rasakan kita selalu pergi masjid, cukup dah, tak boleh. Pasal apa Nabi ni, insya-Allah, dia memperjuangkan kita supaya kita ni dapat Islam hari ni. Kita solat berjemaah hari ni maghrib, insya-Allah. Dengan ganjaran yang begitu besar Allah bagi, insya-Allah. 27 fadilat kita dapat ni solat berjemaah. Tuan-tuan. Tapi masih lagi ada orang tak nak solat ni. Orang-orang muda dekat luar sana tuan-tuan, masya-Allah. Nabi ni berjuang sehabis mungkin.
Jangan ceritalah Nabi ni kena apa? Kena baling najis unta, kena baling batu, kena ludah, kena terajang. Ini perjuangan Rasulullah, tuan-tuan. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, tuan-tuan. Tapi masih lagi ada orang yang tidak solat. Anak-anak muda masih lagi, Masya Allah, dekat kedai mama, masih lagi dekat warung, masih lagi main bola, futsal, tak kira. Itu yang lagi teruk lagi, masih lagi buat maksiat. Tuan-tuan, ini yang berlaku dekat luar sana, tuan-tuan. Jadi, Masya Allah, apabila ada kesedaran ni, tuan-tuan, Masya Allah, saya ni orang, Masya Allah, yang biasa duduk dengan alam maksiat dulu, tuan-tuan. Jadi saya takut nak kembali. Apabila dah hijrah ni, dah berubah ni, takut, tuan-tuan. Takut nak kembali ke alam asal dulu, insyaAllah. Takut nak buat dosa. Pasal apa? Takut mati. Takut ketika kita buat dosa tu kita mati. Lebih-lebih lagi, dah hijrah, dah baik, lepas tu patah balik. Ni lagi bahaya. Dia double. Maksiat tu lagi double. Takut ketika kita buat maksiat, kita mati. Takut kita dalam keadaan lalai, kita mati. Apa makna lalai? Apa makna lalai? Imam Hasan Al-Basri, rahimallahu ta'ala, dia kata apa? Satu orang, Masya Allah, yang menjalani kehidupan hariannya tanpa mengingati mati, itulah orang yang lalai. Masya Allah. Tuan-tuan, dekat luar sana ni, Masya Allah, ramai orang yang lalai. Apa perlu kita buat? Ini yang kena nak buat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, formula ni tuan guru saya ni selalu bagi saya nasihat. Kadang jumpa ulama pun bagi juga nasihat. Minta nasihat daripada orang-orang alim ni, kita minta nasihat, itu adab dia. Masya Allah. Kita tengok keadaan dia, Masya Allah, dia kadang-kadang tu risau, muka dia. Muka berseri, tapi kita tahu dalam benak dia fikirkan apa. Jangan kita banyak tanya soalan, tuan-tuan, pasal banyak pemikiran kat dalam hati dia. Tapi sebagai orang yang menghormati, Masya Allah, mentakzimkan ulama ni, tuan-tuan, Masya Allah, kita minta nasihat. Kita minta nasihat daripada ulama ini, apa nak buat? Jadi kebanyakan ulama ataupun orang alim yang saya jumpa ni, Masya Allah, merisaukan keadaan di luar sana yang penuh dengan fitnah yang menjadikan, Masya Allah, orang-orang muda, pemuda-pemudi sekarang begitu lalai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita nak tunjukkan tanda kita ni sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang Rasulullah buat. Apa yang Rasulullah buat dalam hidup kita ini, tak boleh tidak, kita tak boleh tinggalkan 4 perkara. Tak kira lah masjid ke, orang yang pegang jawatan dalam masjid, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, Masya Allah, ataupun dalam satu organisasi, Masya Allah, ataupun dalam satu syarikat, ataupun dalam satu persatuan, dalam satu negeri, satu negara, Masya Allah. Dan secara individunya, setiap orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kena galas tanggungjawab ni. 4 perkara kena buat. Tak boleh tidak. Untuk apa? Untuk kita menghayati perjuangan Rasulullah, lalu kita nak sayang Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dengan melakukan perkara apa yang telah Rasulullah buat dulu. 4 perkara ni, tuan-tuan, kena hayati betul-betul, Masya Allah. Kena muhasabah diri saya ni setiap ni. Masya Allah, mula saya terima amanah ni, tuan-tuan, tak keruan. Tak boleh nak duduk diam, tuan-tuan. Sebab hari ni gahkan juga. Saya cakap dengan Ustaz Fitri, tolonglah aturkan program saya untuk sejak apa ni saya balik ke mak mertua saya di pulau, Masya Allah. Di balik pulau, saya cakap saya tak nak buang masa. Saya nak juga teruskan usaha dakwah ni.
nak menyampaikan amanah daripada tuan guru saya ni, masya-Allah, daripada amanah tuan guru saya ni daripada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Jadi ni yang nak sampaikan ni. Oh, pegang hati, rindu tak pada Rasulullah? Tak ada rindu, tak ada sayang, insya-Allah. Kita hari ni kita nak sayang Rasulullah sallallahu taala wasallam kerana apa? Itulah kunci syurga kita. Kalau tak ada perasaan sayang, tuan-tuan kena cari perkara ni. Jadi secara asasnya tuan guru saya cakap, masya-Allah, buat 4 perkara ni. Buat 4 perkara ni, insya-Allah. Yang pertama ni saya tinggalkan yang belakang. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ni ibadah, tuan-tuan. Setiap individu, masya-Allah, setiap organisasi, masjid dan apa sajalah sebuah negara, masya-Allah, kena pastikan ibadah ini berjalan. Solat, kenalah hidupkan masjid, masya-Allah. Puasa, raikan bulan Ramadan ini masjid, pihak organisasi ke masjid ke, ataupun setiap individu itu untuk meraihkan bulan Ramadan ini. Adakan aktiviti dakwah, adakan aktiviti macam-macam bulan Ramadan yang selalu kita buat ni, masya-Allah. Kena aktifkan lagi supaya masya-Allah orang sedar. Bulan puasa ni, puasa ini wajib. Kena beritahu, tuan-tuan. Kena pantakkan hari-hari perkara ni kena dinyatakan. Kalau tidak, manusia ni lupa. Memang fitrahnya manusia ni pelupa. Sebab diturunkan Rasulullah, Nabi-Nabi ni untuk mengingatkan kita. Siapa pewarisnya? Ni ulama, orang-orang alim, ustaz hari ni, masya-Allah. Orang yang duduk selalu kat meja ni untuk ingatkan kita sebenarnya. Kita selalu lupa. Iman selalu berbolak-balik, kadang bawah, kadang atas, kadang tepi, kadang kiri, kanan, depan, belakang, kita tak tahu, insya-Allah. Tapi dengan usaha ini, masya-Allah, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada fitrah kita. Apa dia? Kembali kepada agama Islam. Yang mana perintah-perintah Allah ini mesti kita nak lakukan. Ibadah, masya-Allah. Untungnya kita jadi orang Islam ini 24 jam kita hidup dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'imah kita masuk bilik air pun dapat pahala. Kita minum air pun dapat pahala. Jangan katakan sedekah dan perintah-perintah Allah yang lain, berbaik dengan orang tua, masya-Allah. Hormati orang tua. As-salam, bagi salam pun dapat pahala, masya-Allah. Apa lagi ibadah-ibadah yang besar, masya-Allah. Untuk, masya-Allah, bekalan kita nak bawa balik mati tu. Banyak ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Dalam bab ibadah hanya banyak perkara. Tetapi, masya-Allah, semua perkara yang kita lakukan ini, masya-Allah, dikira ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dapat pahala ketika kita melakukan ibadah ini mengikut cara yang telah ditinggalkan, yang diajarkan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada cara Nabi, tak ada, tak boleh terima. Ini yang kena selalu fikirkan. Kadang-kadang, tuan-tuan, masya-Allah, saya ni nak tetap iman ni, masya-Allah. Orang macam saya ni kenalah usahakan, masya-Allah, membentuk suasana agama. Suasana yang boleh istiqamahkan saya dalam iman dan amal. Pasal apa saya kawan ramai, tuan-tuan? Kawan yang okey, kawan yang tak okey, kawan langsung tak okey pun ada. Maknanya okey tak okey ni apa? Pandang kawan tu je kita teringat ni, masya-Allah. Teringat akhirat, masya-Allah. Kawan yang tak apa-apa nak okey tu, masya-Allah, kadang-kadang sedikit dia lalaikan kita. Tahu pun yang langsung tak okey ni, tuan-tuan, masya-Allah, ini yang takut. Kita duduk dengan dia je, kita pun tak okey jadi. Ini bahaya tak? Jadi, apa yang saya buat ni, tuan-tuan, nak sentiasa okey je, saya sendiri kena bentuk suasana saya. Jadi apa yang saya buat, masya-Allah, hari ini saya mengajar Quran. Daripada Iqra' sampai belajar tajwid. Saya panggil seorang-seorang kawan saya. Saya panggil seorang-seorang kawan saya, tuan-tuan. Kawan saya di syarikat besar, saya panggil. Berapa staf?
Dia cakap ada bang dalam 50 orang. Masya Allah. 50 orang ni semua okey tak? Okey bang. Okey. Saya bagi tahu kawan-kawan saya. Dengan kawan-kawan ni kita berkadang kita boleh lepas cakap kan. Masya Allah. Kau faham tak apa pengertian pemimpin yang adil? Pemimpin tu kau faham? Adil ni faham tak? Ini melalui pengalaman hidup saya tuan-tuan dan juga belajar dengan tuan guru ni, Masya Allah. Apa ini adil? Kadang-kadang tu kita dulu kita fikirkan, Masya Allah, seorang hamba Allah tu kita bagi 100, yang seorang lagi pun kita bagi 100. Pada pandangan kita itulah adil. Tapi sebenarnya adil ni lebih besar daripada tu. Saya cakap dengan sahabat saya, kau nak jadi pemimpin yang adil, Masya Allah, jangan rasakan yang selama hari ni kita tubuhkan syarikat, kita bagi peluang orang bekerja, sambil tu kita bagi dia gaji, Masya Allah. Adakah cukup untuk panggil kau ni seorang pemimpin yang adil? Kawan saya terfikir tuan-tuan, ini adik-adik saya semua bawah umur daripada saya, ada company besar-besar, ada satu tu company sampai 200 orang staff tuan-tuan. Adakah cukup dengan kau bagi peluang pekerjaan, kau bagi kat dia dengan sedikit kebajikan sebagai pekerja, adakah cukup untuk aku panggil kau pemimpin yang adil? Kerana di mahsyar besok pemimpin ni semua akan dipanggil. Tak kira pemimpin keluarga ke, pemimpin masyarakat ke, pemimpin sebuah negara ni semua akan dipanggil. Dan ditanya, betul ke kau ni pemimpin yang adil? Apa makna adil? Seorang pemimpin yang adil ni tuan-tuan, Masya Allah, nak kena pastikan orang bawahan dia ini duduk di dalam agama, ada agama, faham agama, mengamalkan agama. Ketika dia bekerja, dia amalkan agama. Supaya apa tuan-tuan? Agama ini adalah panduan dia. Agama adalah panduan dia. Quran dan hadis ini panduan dia. Apabila dia dapat gaji beribu-ribu, dia tahu macam mana nak usahakan gaji dia tu ke arah yang Allah suka dan Nabi suka. Kalau dia tak ada agama tuan-tuan, Masya Allah, ini ramai berlaku kat luar sana. Saya ni penyelam profesional tuan-tuan, gaji sebulan 30-40 ribu. Anak-anak muda umur 23 tahun, 24, 25 tahun tuan-tuan, pegang satu bulan 30 ribu. Tuan-tuan bayangkanlah apa dia buat. Jika tak ada agama tuan-tuan, Masya Allah, tidak menghayati agama, tidak faham agama, agak-agak apa dia akan buat dengan duit 30 ribu tu? Satu bulan gaji 30 ribu. Ini yang bahaya. Kalau tak ada agama yang memandu dia untuk menguruskan kewangan dia yang begitu banyak, jangan harap tuan-tuan zakat tak ke mana. Sedekah tak macam mana. Kita tak tahu apa benda. Yang pasti je Masya Allah, dia enjoy. Dia enjoy mengikut nafsu. Ini berdasarkan pada pengalaman saya tuan-tuan. Masya Allah, saya cakap dengan kawan saya, engkau ni benar-benar adil ke? Kau dah pastikan ke pekerja-pekerja engkau ni solat 5 waktu? Kerana apa? Ini tanggungjawab kau. Kerana 8 jam dia bersama-sama dengan syarikat tu. Jadi 8 jam ni lah bos, Masya Allah, kena bertanggungjawab nak pastikan agama dia ni ada. Dia mengamalkan agama. Solat dia, puasa dia, dan semua perintah-perintah Allah ini dilaksanakan atau tidak. Kau dah cek belum ngaji dia macam mana? Qurannya macam mana? Tuan-tuan, saya panggil seorang-seorang tuan-tuan. Baca Fatihah. Saya tasmik dulu baca Fatihah. Ini yang berlaku kat luar sana tuan-tuan, Masya Allah. Semua yang menghafal Fatihah ni, Masya Allah, dia sekadar hafal saja. Kerana apa? Itu amalannya daripada kecil dulu. Sama ada maknya paksa ke, maknya ajar, mak bapaknya ajar, dia belajar dekat sekolah. Habis dia dah hafal tu, macam dia, Masya Allah, cukup aku dah hafal. Cukup aku dah hafal. Sampailah kedua, tak adalah langsung niat dalam hati berazam untuk mempertingkatkan lagi baca Fatihah dia. Kerana apa? Dia tidak sedar yang Fatihah ni begitu penting. Umul kitab, Masya Allah. Segala isi kandungan maksud Al-Quran, Masya Allah, seluruh dalamnya adalah dalam surah Al-Fatihah.
Dan ia begitu penting kerana menjadi rukun solat. Tak betul baca Fatihah, solat tak lulus. Solat tak pas, tuan-tuan. Jadi bacalah, Masya Allah. Ada 140 huruf. Daripada huruf ba sampailah huruf nun. 100 lebih kurang 140 huruf. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan, tak boleh diubah. Kalau berlakunya kesilapan besar, macam mana? Barisnya bertukar, makhraj huruf tak betul, habis. Kalau batal Fatihah, batal lah solat. Cuba cek. Pasal apa kadang-kadang kita orang ni, kita dah hafal daripada kecil dah, kita buat tak tahu. Ini yang berlaku kat luar sana, tuan-tuan. Saya hari-hari menghadapi perkara ni. Itu maknanya baca Fatihah secara adat. Macam kita lah dulu nak ambil peperiksaan SPM pada bahasa Malaysia. Oleh kerana kita ni orang Melayu, kita buat tak tahu je bahasa Malaysia, tak payah belajar lah, kita orang Melayu. Sekali keluar keputusan 7. Itu pun nasib baik 7. Kalau 9 habis. Ini yang berlaku. Ini sikap-sikap kita. Kita dah hafal lah, dah cukup lah. Aku dah solat daripada aku kecil, aku solat dah okey dah. Okey ke, betul ke? Cuba baca Fatihah tengok. Ramai yang sangkut, tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam keadaan dekat luar sana, Masya Allah. Ramai anak muda kita, Masya Allah. Yang tak tahu mengaji pun ada. Yang tak kenal huruf pun ada. Yang tak bererti syahadah pun ada, tuan-tuan. Ini yang berlaku kat luar sana, Masya Allah. Jadi, tuan-tuan, yang pertama ni, ibadah ni nak kena jaga, tuan-tuan. Masya Allah. Ibadah ni tak ada cara lain melainkan kita ikut cara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara lain tak boleh. Jadi kena pastikan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Hari ni kita sembahyang ni kita dah cek ke belum? Solat kita ni ikut cara Rasulullah ke tidak, ataupun ikut cara adat je. Nak kena pastikan. Begitu juga dengan perintah Allah yang lain. Puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, penghidupan harian kita. Macam mana cara kita minum air, macam mana? Nak dikira ibadat, mesti nak ikut cara Rasulullah. Rasulullah belajar, Rasulullah macam mana Rasulullah minum. Macam mana Rasulullah makan. Macam mana Rasulullah ajar kita masuk ke tandas. Tu semua dapat pahala tu kalau kita ikut cara Nabi. Tu dia. Ini ibadah penting. InsyaAllah kena pastikan ibadah yang kita buat selama hari ini nak menepati cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syariat Rasulullah. Ya Allah. Yang ketiga, insya-Allah, ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Setiap individu, tak kira janganlah negara lah. Kita ambil individu. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, hari-hari mesti kena ada belajar dan mengajar. Kalau kita ada ilmu, wajib kita mengajar. Kalau kita tak ada ilmu, kita rasakan kita ni kosong, tak ada apa-apa, datanglah masjid belajar. Syukur hari ini Allah bukakan pintu hati kita untuk duduk dalam masjid majlis ilmu, insya-Allah. Kena ada belajar dan mengajar. Kalau satu orang itu tidak belajar, tuan-tuan, satu hari dia akan jadi sombong. Kerana apa? Kerana dia rasa semua dia dah tahu. Dia akan jadi riak, dia akan jadi sum'ah. Kerana, Masya Allah, tak ada seorang pun boleh tegur dia. Tapi kalau ada niat untuk belajar sesuatu, Masya Allah, dia merendahkan diri dia supaya ni, Masya Allah, orang boleh ajar dia, orang boleh tegur dia, orang boleh nasihatkan dia. Tapi kalau tak ada sikap mahu belajar, dia tak lama lagi dia akan jadi sombong. Pasal apa? Apa yang aku belajar cukup dah. Apa yang aku belajar dulu dah cukup dah. Cukup. Sedangkan, Masya Allah, Nabi hari-hari, sahabat ni, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dah pastikan diorang ni ahli syurga, tuan-tuan. Hari-hari pun Rasulullah mengajar diorang. Hari-hari pun sahabat belajar dengan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hari-hari dah pasti ahli syurga dah. Tapi masih lagi nak belajar. Siapa yang ada ilmu, belajar. Mengajar pula. Saya bukan nak sombong apa tak.
Bukan nak tunjuk pandai, tak. Pasal apa saya sedar diri saya ni iman senipis kulit bawang pun tidak, saya perlulah mengajar. Belajar dan mengajar. Belajar, saya belajar masih lagi memondok ni tuan. Lagi menadah kitab lagi saya. Kerana apa? Takut jadi sombong. Pasal pernah dulu sekali saya sombong tuan-tuan. Pasal apa? Saya ilmu menyelam ni habis dah, tamat, khatam. Dapat gaji besar. Sehingga saya mana rendah kepada orang yang gaji kecil. Kau orang belajar universiti tinggi-tinggi, insya-Allah kan, sampai dapat PhD. Kau punya gaji boleh sama dengan aku ke? Tak, aku belajar tak sampai universiti, tapi gaji aku 10,000. Engkau profesor, berapa gaji engkau? Ni dalam hati kecil ni tuan-tuan. Apabila tak ada sikap untuk belajar dan mengajar ni, kita rasakan kita bagus saja, insya-Allah. Tapi kalau kita ni sediakan diri kita untuk belajar setiap masa, Allah akan tundukkan hati kita. Pasal seorang yang pelajar ini, yang nak belajar, masya-Allah, mesti sanggup ditegur, dinasihatkan. Kalau dia buat salah akan ditegur, insya-Allah. Dan sentiasa muhasabah diri, tak betul ni aku belajar ni, masya-Allah. Macam mana aku nak betulkan? Terus belajar lagi, belajar dan belajar dan belajar, Allah tundukkan hati. Masya Allah, tuan-tuan. Ini kena. Tersebab Masya Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam satu hadis, orang yang Masya Allah, kerana dalam hatinya untuk jalan untuk pergi ke menuntut ilmu, Masya Allah, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Sampai macam tu sekali. Rasulullah galakkan kita ni belajar. Sampai macam tu disediakan perjalanan nak pergi nuntut ilmu ni tuan-tuan, Masya Allah. Kalau saya nak cerita dalam satu kitab Mutla' Badrain, Masya Allah. Seorang pelajar ni, Masya Allah, apabila dia keluar daripada rumah dia untuk pergi ke masjid ataupun pergi manalah tempat dia nak belajar, dia digolongkan sebagai fi sabilillah. Orang yang keluar jalan Allah. Apabila orang keluar jalan Allah ni, sementara dia nak pergi ke tempat belajar dia ataupun dia tengah belajar, dia balik daripada belajar, matilah dia, aksiden ke apa ke, insya-Allah. Matinya sebagai seorang fi sabilillah, mati syahid. Ketika dia belajar ni tuan-tuan, buka pintu rumah nak pergi belajar ni, sampailah dia habis belajar pergi ke rumah ke balik, ketika itu seluruh makhluk di langit, di bumi dan seluruh makhluk di lautan mendoakan keampunan dosa dia. Ini di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu ni, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, saya bagi maksudnya lebih kurang tuan-tuan, insya-Allah. Seorang pelajar apabila dia lalu di kawasan perkuburan, nescaya Allah akan angkat azab 40 hari ahli kubur. Seorang pelajar lalu terbelah kubur tuan-tuan. Ni pergi cari kubur lepas ni. Bahawa yang menuntut ilmu ni lalu sebelah kubur. Allah angkat azab kubur selama 40 hari. Ni dalam kitab Mutla' Badrain, masya-Allah. Kalau seorang pelajar tu mati, masya-Allah, dan tentu dia fi sabilillah, masya-Allah, Allah angkat segala azab di kuburnya, masya-Allah. Bukan itu saja tuan-tuan, orang yang hantar jenazah dia pergi ke kubur pun Allah ampunkan dosa. Masya Allah, ini darjat orang yang menuntut ilmu. Jangan rasa kita ni, Masya Allah, bodoh, kita menuntut ilmu ni kita bodoh, tak. Inilah orang yang paling disukai oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajarlah, yang ada ilmu tu mengajarlah walaupun sedikit, Masya Allah. Kadang tu kita tak tahu tuan-tuan, dosa kita ni banyak mana dengan orang. Dengan Allah ni kita boleh bertaubat, istighfar kita, taubat nasuha kita, buat solat 2 rakaat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa. Kalau kita berdosa dengan orang, kita menang umpat orang, fitnah orang, masya-Allah, ataupun berdosalah kita dengan satu orang tu, macam mana tuan-tuan, 20-30 tahun dulu, entah orang tu hidup ke tidak, mati ke tidak. Jangan main tuan-tuan, masya-Allah. Kalau dosa dengan Allah ni senang, Allah ni hidup kekal, manusia ni tak. Kalau hidup, kalau masalah kita dengan manusia, dosa kita dengan manusia, masya-Allah, tuan guru saya cakap, masya-Allah, kena menghadap orang tu, kena ambil tangan dia, kena salam betul-betul, lepas tu ucapkan minta pengampunan tu. Itu cara dia, adab dia.
Allah gugurkan dosa insya-Allah. Tapi tuan-tuan, peristiwa tu berlaku 20-30 tahun dulu, entah orang tu hidup entah tidak. Dah tak tahu mana kita nak cari, macam mana kita nak minta pengampunan Allah hapuskan dosa kita dengan orang itu. Macam mana tuan-tuan? Ini pun orang fikir ni ada tak dosa ni, kena fikir tuan-tuan. Tahu? Tu. Kita takut nanti besok masyar, besok kita jadi muflis. Kita jadi muflis, banyak ustaz dah cerita pasal hal muflis kita ni dekat masyar besok. Habis dah pahala kita bagi kat orang, sekarang ni kita pula kena tanggung dosa orang. Ni dia muflis. Kita takut tu sebab hadirlah rajin-rajin tuan-tuan belajar dan mengajar ini. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu ni tadi tuan-tuan, majlis pengampunan ni tuan-tuan, Allah bukakan pintu hati orang yang pernah kita buat dosa tu tuan-tuan untuk mengampunkan kita. Dia amalkan sunnah sebelum tidur apa? Sebelum tidur kita ampunkan dosa orang semua. Mudah-mudahan orang yang pernah kita buat dosa tu dia amalkan sunnah Nabi itu mengampunkan dosa sebelum nak tidur tu. InsyaAllah berkat daripada doa kita ni hadir dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku pernah dosa dengan si fulan ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah tu bukalah hati orang yang pernah aku buat dosa tu ya Allah untuk ampunkan aku. Kalau tidak habis aku ya Allah di masyar ya Allah. Dengan berkat kehadiran kita dalam majlis ilmu ni membukakan hati orang yang pernah kita buat dosa. InsyaAllah amin. Itu yang ketiga. Yang keempat khidmat tuan-tuan. Dalam hidup kita kena ada khidmat. Tak kira lah khidmat dengan keluarga kita, dengan anak, dengan isteri. Jangan katakan kita suami ni kita tak perlu khidmat dengan isteri dah. Kita kena khidmat dengan isteri. Apatah lagi khidmat kita dengan jiran kita. Khidmat kita masyarakat sekeliling. Ada persatuan penduduk insya-Allah. Kita khidmat penduduk. Yang mana susah kita khidmatkan dia, senangkan dia. Yang kena banjir kita bantu dia. Hari ini kita tengok masya-Allah NGO giat menjalankan bantuan-bantuan banjir ni. Ni sekarang ni nak ke musim banjir ni. NGO semua dah keluar dah. Nak bantu. Ini khidmat tuan-tuan. Khidmat ni dahsyat. Ni sunnah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khidmat kepada Bilal masuk Islam. Rasulullah khidmat kepada Abu Zar, masya-Allah. Abu Zar masuk Islam atas sebab daripada akhlak Rasulullah khidmat kepada mereka. Kalau nak ceritakan, saya rasa pun dulu saya dah ceritakan dekat sini ya. Orang khidmat yang betul-betul khidmat ni tuan-tuan, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmat ini tuan-tuan mati depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu semua dah tahu dah cerita ni. Badrul Munir nama dia. Sahabat kami tu, masya-Allah keluar 40 hari, keluar 4 bulan insya-Allah. Belajar khidmat daripada usaha dakwah, keluar dakwah dia belajar khidmat. Bila mesyuarat harian tu insya-Allah, bila khidmat ta'am je siapa dia angkat tangan. Dia orang khidmat. Dia khidmat kepada ulama tuan-tuan. Ulama ni ada masalah dia selesaikan. Ulama nak cari motor pun, cari motor cup EX5 katakanlah. Tolong carikan saya motor EX5, motor saya ni rosak lah. Susah payah nak pergi jemputan orang. Payah nak pergi nak pergi ke masjid dan sebagainya. Dia akan usahakan khidmat kepada ulama asalkan ulama ni hati gembira. Khidmat kepada madrasah tahfiz di Ulu Langat tu insya-Allah. Budak-budak yang pergi luar negara insya-Allah. Perlukan visa, nak pergi South Africa perlukan list visa, nak belajar di Mekah Madinah semua nak kena visa. Dia lah orang pakar buat visa. Khidmat kepada saudara mara insya-Allah. Tak pernah kata tidak. Saudara ada masalah. Tak pernah kata tidak. Pukul 2-3 pagi telefon je lah dia. Saya ada masalah. Dia tak pernah kata tidak. Dia akan bantu sampai selesai masalah. Ini orang khidmat tuan-tuan. Apabila melakukan khidmat ini yang mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana nak mengamalkan sunnah ni, aku khidmat ni kerana Rasulullah khidmat. Kerana Rasulullah buat khidmat kepada sahabat, masya-Allah. Buat khidmat kepada orang yang bukan Islam, akhirnya masuk Islam. Atas khidmat Rasulullah ini aku nak tiru Rasulullah. Tuan-tuan, sebab dia sedar melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah timbulkan perasaan cinta rindu pada Rasulullah. Ajak bos pergi 10 malam terakhir.
10 hari terakhir Mekah Madinah tu ketika itu sebelum PKP, masya-Allah. Ramai orang tuan-tuan. Jadi dia cakap dengan bos, rindulah dengan Nabi. Besok kita pergi umrah. Bos ni semua sayang dia, insya-Allah. Pasal khidmat pasal orang semua sayang dengan dia. Jadi pergi, oi, gila kan kau bab, dia cakap. Bab kau ni betul ke tak betul? Ini 10 hari terakhir ni mana ada hotel kat sana? Kapal terbang pun tak ada tiket. Kita pergi ujung tahun je lah, bulan 12. Tak nak, saya nak pergi besok. Saya rindu dengan Nabi. Dia orang lurus tuan-tuan. Saya rindu dengan Nabi. Sebab daripada bos ni sayang kepada dia. Mudir madrasah ni sayang kepada dia. Okeylah, insyaAllah saya cuba cek. Tiba-tiba cek je tuan-tuan. Ini Allah kuasa tuan-tuan. Allah kalau nak bagi, dia bagi. Tak ada siapa pun boleh halang. Ada tiket, ada hotel. Pergi dia. Sampai Madinah tuan-tuan. Buat solat. Buat apa ni? Jamak takhir. MasyaAllah. Balik ke hotel. Lepas tu tahajud dekat hotel. Turun solat subuh tuan-tuan. MasyaAllah. Semayang subuh, lepas tu solat jenazah, lepas tu pergi ziarah. Ziarah. Satu tapak lagi. Sampai je satu tapak tu, sampai depan makam Rasulullah, tumbang dia, nyawa dia habis. Depan makam Rasulullah. Habis kecoh. Satu jazirah Arab kecoh. Ini siapa manusia ni, apa amal dia? Saya yang duduk Madinah ni pun belum tentu lagi mati macam ni. Saya imam lah cakap, aku jadi imam ni berbelas tahun dekat Madinah ni, belum tentu dapat mati macam ni lagi. Perfect strike tuan-tuan. 10 hari terakhir, hari Jumaat, depan makam Rasul. Akhirnya dimakamkan di Jannatul Baqi. Bersebelahan dengan Sayyidina Uthman bin Affan yang kubur. Makam, insyaAllah. Ini khidmat. Sebab kita kena khidmat, semata-mata nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Siapa je dalam kesusahan, insyaAllah kita khidmat. InsyaAllah. Ini nak musim-musim manja ni. Tolong, insyaAllah. Ini khidmat. Dan yang pertama tadi saya akhirkan ini adalah usaha dakwah tuan-tuan. Dakwah kena buat. Kenapa kita kena dakwah? Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakan kepada umatmu. Qul, Allah kata. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Allah suruh Nabi kata kepada seluruh umat dia. Katakan kepada seluruh umatmu Nabi Muhammad. Inilah kerjaku, mengajak orang kembali kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah. Ini dah. Nabi buat dakwah tuan-tuan. Sebab dia berdakwah Nabi lah hari ini kita dapat Islam. Masya Allah tuan-tuan. Kita kena fikirkan perkara ini. Kalau tidak usaha Nabi buat dakwah tuan-tuan, tak tahulah kita ni apalah. Apalah agama kita ni, insyaAllah. Tu dekat luar tu sebab kita nak kena fikirkan tuan-tuan, masya-Allah, dakwah ni kena buat tuan-tuan. Tapi Nabi ni dah deal dengan Allah, buat perjanjian dengan Allah SWT sehingga kita ni jadi umat yang terakhir, umat yang terbaik. Asbab daripada Nabi ni ambil peluang atas dasar dia ni kekasih Allah. Tapi dia tidak fikir untuk keluarga dia saja, tapi dia bukan sahaja sahabat dia fikirkan, tapi dia fikirkan umat akhir zaman yang imannya begitu lemah. Solatnya begitu lalai, ibadatnya begitu tak ingatkan Allah. Dia dah tahu dah. Sifat maha mengetahui Allah ni ada pada Rasulullah sallallahu taala sehingga masa depan dia dah tahu. Dia boleh tahu umat akhir zaman iman bagaimana. Jadi dia Masya Allah merayu dengan Allah supaya jaga umat ni. Sayanglah umat akhir zaman ni. Masya Allah. Itu sebab hari ini tuan-tuan kita jadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijal linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Aku lahirkan untuk semua manusia. Kenapa kita jadi yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana kita mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mengajak inilah dakwah. Sebab daripada dakwah inilah kita jadi umat yang terbaik. Umat dulu tak boleh buat dakwah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh buat dakwah. Jadi kena fikir-fikirkan. Sebab daripada kita ni Nabi dah tahu dah imam kita ni terlalu lemah tuan-tuan, masya-Allah. Tapi Nabi ni masya-Allah dia sayang kepada umat dia. Dia masya-Allah meringankan kerja dakwah ni. Sama apa? Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun sebaris ayat. Jadi kita muhasabah tuan-tuan, satu hari ni ada tak kita buat dakwah? Kita mengajaklah anak-anak kita ke,
mengajaklah isteri kita kepada kebaikan, ataupun kita lalu nak pergi masjid ni tengok orang tengah bersembang ni, kita bercakap tak, jom dah waktu dah ni, kita pergi, jom kita pergi solat dekat masjid. Sampai ataupun kita bagi salam kepada orang, Assalamualaikum. Kita kadang bagi salam pada orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal kita tak bagi salam. Kerana bagi salam itu pun dakwah. Apabila kita bagi salam kat orang, orang dapat rasa kasih sayang tu tuan-tuan. Sebab daripada rasa kasih sayang itulah dia sayang kat kita, apa yang kita buat dia akan ikut. Ini semua dah berlaku tuan-tuan. Saya dah praktikan benda ni, masya-Allah. Ketika saya balik daripada India, dulu saya tak buat benda lain. Asus salam, itu yang Nabi ajar, saya nak praktikan, saya nak buatkan perkara itu. Saya pergi rumah setiap kawan saya dekat kampung pergi. Kerana apa? Risau kan, masjid lama tu, kerana ada masjid baru hanya pergi. Masjid lama orang tak pergi dah. Tak ada orang kat masjid lama tu. Masjid lama ni ada sentimental value untuk saya, nilai sentimental. Kerana apa? Bapak saya jadi imam kat situ hampir 20 tahun. Jadi bila tak ada orang datang ni, saya terasa. Kan? Tapi masya-Allah, kita tak risau. Kita ingatkan balik, masya-Allah, saya ingatkan balik apakah formula yang Nabi dah tinggalkan kepada kita untuk mengajak orang kembali kepada masjid. Nabi cakap apa? Asus salam, bagi salam. Lepas tu apa? Kita bagi makan. Lepas tu hubungkan silaturahim, insya-Allah. Ada silaturahim, kita boleh mula berkalam, insya-Allah. Baru mulalah kita bersolat bersama-sama, insya-Allah. Ini perkara saya buat, tuan-tuan, saya pergi, insya-Allah. Sampaikan salam, sampai kawan saya cakap, masya-Allah, ini kau ni buang terbiat ke apa jam? Tak pernah kau buat macam ni, lepas-lepas subuh datang rumah orang minta sarapan. Saya pergi rumah kawan-kawan, tuan-tuan. Nak tahu kenapa dia orang ni tak pergi masjid? Masjid tak ada. Nak tahu kenapa dia orang tak pergi masjid? Kita tak boleh nak serang dia, tuan-tuan. Nabi tak ajar macam tu. Kenapa kau tak pergi masjid? Marah orang, tuan-tuan. Marah orang. Tapi dia ada formula, Nabi cakap. Masa hubungkan silaturahim, hubungkan kasih sayang dulu, iaitu bagi salam. Sebarkan kasih sayang, bagi salam. Sebab saya pergi rumah ke rumah. Besok tu bagi rumah kawan yang lagi satu, dan seterusnya, masya-Allah. Lepas tu bagi makan, masya-Allah. Bagi makan, belanja makan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau hari-hari kita belanja orang makan, bergantunglah kalau duit kita ada kan, rezeki ada, minta rezeki daripada Allah. Allah bagi, masya-Allah. Walaupun sedikit duit kita, masya-Allah. Dia bagi kat kedai, kalau budak-budak ni makan, bayarkan je. Macam tu. 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita belanja orang makan, tuan-tuan, confirm dia akan sayang kepada kita. Itu hikmahnya bagi makan ni. Orang sayang kepada kita. Bila orang sayang kepada kita, kita boleh tak bagi nasihat kepada dia? Boleh, tuan-tuan. Baru kita boleh tanya, kenapa tak pergi masjid? Dia pun cakap, dia bagi tahu mana nak pergi masjid. Masjid lama, masjid Solok tu lah. Masjid kampung, masjid Solok, insya-Allah. Macam mana nak pergi tu? Orang bukan ada, kadang imam ada dan Bilal tak ada. Kok tiba-tiba Bilal tak ada kan, aku disuruh azan. Bukan aku reti azan. Kita dah tahu dah masalah ni. Seorang pula cakap, kalau dia tolak aku jadi imam kan, aku Fatihah potong kan tu balik. Baru kita tahu masalah dia. Ini tidak, kita orang tak pergi masjid ni, kita dah lemparkan hukum dah. Dah bagi hukum dekat dia dah, masya-Allah. Tak boleh. Nabi kalau orang tak pergi masjid ni, tuan-tuan, masya-Allah, Nabi akan aturkan perjumpaan. Dia pergi ziarah. Dan Nabi ziarah ni, Nabi akan pasti bawa hadiah. Itu Nabi. Dulu kita, masya-Allah, dululah bukan orang sini, insya-Allah. Orang tak pergi masjid, kita dah jatuh hukum dah. Besok dia tak pergi masjid, dia tak datang masjid, kita apa? Dia mati besok, biar dia uruskan diri dia sendiri. Dia mati, dia mandi sendiri, dia kafan sendiri, dia pergi tanam sendiri, insya-Allah. Orang dulu lah, orang sekarang ni okey, alhamdulillah, insya-Allah. Nabi tak ada, Nabi pergi ziarah. Saya pergi di India macam tu, satu negara yang ditakbir oleh orang bukan Islam, insya-Allah, tapi pengamalan Islamnya dahsyat. Amal sunnah memang dahsyat. Orang tak pergi masjid, tuan-tuan, orang pergi ziarah. Kenapa tak pergi masjid? Ada satu cerita, masya-Allah. Masya-Allah, pakcik ni dipanggil Pakcik Assalamualaikum. Saya dapat cerita ni daripada, masya-Allah, Ustaz Rafi, Undertaker, SPNJ, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Ustaz Rafi dia ada buku 20 perangai orang. Salah satu ni Pak
Pakcik Assalamualaikum. Dia kata pakcik ni selalu bagi salam. Dia selalu bagi salam. Kalau dia lalu dekat masjid kan, sebelah kedai masjid tu ada kedai runcit, insya-Allah. Kadang dia beli barang-barang kat situ kan, dia lalu kat masjid tengok orang masjid ada, dia bagi Assalamualaikum dia kan. Dia jumpa orang mana-mana pun dia bagi Assalamualaikum. Salam. Satu hari tu tuan-tuan, waktu maghrib insya-Allah. Dia jumpa orang, dia lalu kat masjid tu. Tapi dia tak pergi masjid. Dia tak solat kat masjid. Dia nampak masjid, dia bagi Assalamualaikum. Orang semua Assalamualaikum salam. Orang dekat masjid ni yang tunggu nak sembahyang solat jemaah maghrib. Orang ni bertanya, bagi salam tapi tak pergi masjid. Tak solat kat masjid tuan-tuan, insya-Allah. Dia pergi, kenapa batal balik? Oh, lupa nak bawa duit. Dia pergi ambil wallet dia sampai lagi dia bagi salam lagi. Assalamualaikum. Dia pergi beli barang, dia patah balik, Assalamualaikum. Sampai dia balik rumah. Tapi orang cakap, kenapa tak datang masjid? Dia diam je tuan-tuan. Dia balik rumah. Hari-hari memang macam tu. Tapi tabiat dia suka bagi salam. Tapi satu hari tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, meninggallah orang ni. Pada satu pagi subuh Jumaat tuan-tuan, meninggal dia. Meninggal, apabila meninggal orang masjid dia bagilah nak uruskan jenazah dia. Barulah orang masjid ni tahu asbab daripada Kakuzari ataupun laporan daripada ahli keluarga dia. Kenapa dia meninggal? Sebenarnya dia meninggal ni kerana dia dah mengidap penyakit usus 5 tahun tuan-tuan. Penyakit usus 5 tahun. Dia punya bekas najis tu dekat luar. Pen plastik tu kan, dia dekat luar. Jadi dia takut pergi masjid ni tuan-tuan, masya-Allah, diaibkan oleh Allah lah. Dia takut najis itu tertumpah. Pasal apa? Banyak berlaku di rumah apabila dia solat kadang-kadang najis itu tertumpah dekat tempat solat tu. Jadi dia tak nak pergi masjid ni kerana apa? Kerana takutkan kejadian itu berlaku nanti kan, masya-Allah. Kerana aib kepada orang masjid, insya-Allah. Dia tak nak berlaku. Barulah orang masjid ni tahu, masya-Allah, minta ampun semua. Dan yang mana dah buruk sangka tu minta ampun. Tapi masya-Allah, anak dia cerita tuan-tuan, masya-Allah. Bapa memang tiap kali dia azan je, lepas azan dia pasti akan menangis kerana apa? Kerana dia tak dapat nak pergi masjid. Sedangkan 5 tahun selama hari ni dia berazam nak pergi masjid, nak pergi masjid. Masya-Allah, asbab daripada penyakit itu dia tak dapat pergi masjid sebab dia selalu bagi salam ke orang, sebarkan kasih sayang, masya-Allah. Inilah cerita dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Sama-sama tuan-tuan, masya-Allah, kita fikirkan, bukan hanya fikirkan ibadat kita tuan-tuan, masya-Allah, orang yang dekat luar sana. Pasal Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu taala dia kata apa? Manusia ini ada 3 golongan. Syahid Imam Hasan Al-Banna, semua kenal kan nama ni, masya-Allah. 3 golongan, di mana 3 golongan ini perlu didakwahkan. Tak boleh tinggal dakwah untuk orang ini. Yang pertama dia cakap golongan apa? Golongan yang dah dapat hidayah. Ni macam tuan-tuan ni berada dekat dalam masjid ni dah ada hidayah lah. Tapi tak bolehlah masjid ni nak tinggalkan begitu saja. Kena dakwahkan juga, tapi kaedahnya yang bersesuaian. Contohnya macam majlis-majlis ilmu, masya-Allah. Kan adakan program-program dekat masjid untuk menarik orang yang dah dapat hidayah ini supaya istiqamah dalam iman amal. Supaya hidayah itu sentiasa berada dalam diri dia untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Golongan yang kedua, masya-Allah, yang masya-Allah hidupnya dengan Islam ni 50-50. Masih lagi mengejar dunia. Dia solat kan, tapi selalu takhir solat dia. Pasal apa? Sibuk kejar dunia. Dia beriman, dia tahu hukum hakam tuan-tuan, tapi masih lagi tak dapat nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam, solat pada waktunya, awal waktu dan sebagainya, berjemaah dan sebagainya. Dia tak dapat nak lakukan itu. Dia sibuk appointment sini, jumpa datuk, nak deal projek, masya-Allah. Kerana selalu berada dalam kereta. Jadi kaedah yang sesuai untuk orang ini, masya-Allah. Jadi radio ni main peranan. Contoh satu, radio main peranan. Kerana dia selalu dalam kereta buka radio. Untung-untung, masya-Allah, ketika dia buka, dia bawa kereta tu, masya-Allah. Kerana dia dengar lah hadis Nabi ke, masya-Allah, ataupun sembang santai daripada ustaz-ustaz ni ke, masya-Allah, membukakan hati dia untuk amalkan sunnah ni, masya-Allah. Untuk memperbaiki ibadah dia pergi masjid dan sebagainya. Okey, yang ketiga ni, masya-Allah.
Imam Hasan Al-Banna kata apa? Masya Allah, ini golongan dilahirkan dalam Islam tapi tidak mengamal, tidak mencerminkan langsung diri dia sebagai seorang Islam. Masya Allah. Tak solat, tak puasa dan sebagainya. Jadi ini kaedah dakwah yang macam mana yang perlu kita, yang sesuai untuk mereka ni. Dia malam jadi siang, siang jadi malam terbalik. Kan musician macam pemain muzik, Masya Allah, malam dia kerja dekat kelam malam. Siang dia tidur tuan-tuan. Subuh tak ke mana. Zuhur, asar tak ke mana. Maghrib, isyak pun tak ke mana. Masya Allah. Kerana ini yang banyak berlaku dekat luar sana tuan-tuan. Masya Allah. Apakah yang perlu dilakukan untuk anak-anak muda hari ni? Yang saya, seperti saya cakap tadi, Fatihah pun tak hafal tuan-tuan. Ada yang tak reti syahadah pun tuan-tuan. Jadi kita kena lakukan sesuatu. Kalau kita ada kuasa, kita gunakan kuasa kita untuk dakwahkan orang-orang yang begini. Kalau kita tak ada kuasa tuan-tuan, Nabi cakap gunakan lidah. Bagilah nasihat. Kan, kalau kod-kod anak kita begitu ke, jiran kita ke, ataupun orang pemuda yang kita kenal ke, kita bolehlah menggunakan lidah kita untuk bagi nasihat. Kan, kalau tak ada juga, kita tak berani tuan-tuan. Masya Allah, Nabi kata apa? Niatkan dalam hati. Ya, ini berdoa. Doakanlah, Masya Allah. Apa yang berlaku hari ini, masyarakat sekeliling kita hari ini tuan-tuan, lebih-lebih lagi anak-anak muda ni tuan-tuan, Masya Allah. Jauh dah daripada agama. Saya pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang, Masya Allah, budak-budak pang, budak-budak, Masya Allah, skinhead ni semua tuan-tuan, Masya Allah, jauh sangat daripada agama, apatah lagi nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Jadi rasalah, kita kena rasa bertanggungjawab di atas dasar dakwah Nabi ni tadi. Masya Allah, kita nak amalkan supaya Masya Allah kita ini diterima oleh Allah SWT sebagai umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Kalau dapatlah berjaya kita nak buat 4 perkara asas ini tuan-tuan, dakwah, ibadah, ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar, dan khidmat ini tuan-tuan, ini secara asas. Banyak perkara lagi yang perlu kita nak fikirkan untuk kita mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kamu ketika Muhammad dia ada di antara kamu. Sekarang Rasulullah tak ada. Macam mana kita nak hidupkan diri Rasulullah dalam diri kita ni, dalam masyarakat kita, dalam negara kita ini, supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan melainkan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti disayang kepadaku. Orang yang sayang kepadaku, masya-Allah, dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Inilah satu perkara yang kita nak kena fikir tuan-tuan, masya-Allah. Sembahyang kita, segala perintah Allah yang kita buat ni, kita kena pastikan mendapat redha daripada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Bukan sahaja Allah, tapi redha daripada Rasulullah sallallahu taala wasallam, yang kita ni betul pengikut Rasulullah sallallahu taala wasallam. Mari kita sama-sama tuan-tuan, insya-Allah berazam, insya-Allah, untuk lakukan apa saja perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu taala wasallam untuk mendapatkan perasaan kasih sayang kepada Nabi kita. Dan seterusnya, masya-Allah, kita berazam untuk ada perasaan rindu kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Inilah usaha saya bersama dengan sahabat-sahabat saya hari ini tuan-tuan, masya-Allah. Sampai saya buat kelas pengajian Quran saya sendiri. Bukan nak tunjuk pandai tuan-tuan, semata-mata nak wujudkan satu suasana, masya-Allah, untuk kita kembali kepada agama. Saya pergilah ke syarikat, masya-Allah, yang terbaru ini, masya-Allah, ada seorang hamba Allah, dia beli satu kedai shop lot tu, dia wakafkan kepada saya dan tuan guru saya untuk adakan majlis-majlis ilmu. Lebih-lebih lagi mengajar Al-Quran. Itu sebab hari ini saya mengajar Al-Quran. Kalau saya dekat luar outstation, saya akan buat secara online. Pakai Zoom ke, pakai StreamYard ke, masya-Allah. Jadi yang pastinya diri saya sendiri ini, masya-Allah, kena buat sesuatu, untuk, masya-Allah, untuk saya ni sentiasa mengingati mati, sentiasa mengingati akhirat. Kalau tidak tuan-tuan, saya lalai. Bapak saya dulu cakap apa, jam apa itu hakikat pahala.
Jadi saya cakap pahala ni apabila kita buat baik, kebajikan, buat perkara yang Allah suka, Nabi suka, Allah akan anugerahkan pahala. Betul dia cakap. Tapi hakikat pahala ni apabila Allah redakan kau. Sebab bila melakukan sesuatu perkara yang baik, kau berdoa kepada Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala, mohon reda Allah. Minta apa saja apa yang kita buat, kita mohon reda Allah. Kau buat ini kerana Allah Taala, minta Allah redakan. Masya-Allah. Kan? Dan apa itu hakikat dosa jam? Masya-Allah. Apabila sedetik engkau lalai, engkau lupakan Allah, itu adalah dosa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya buat apa saja supaya saya tidak menjadi lalai. Takut tuan-tuan, takut ini masa ni bila ni hari ni sahabat saya punya isteri meninggal. Besok tak siapa lagi, mungkin besok kita pula. Masya-Allah. Ingat mati ni bagus ni tuan-tuan, masya-Allah. Ingat mati ni Nabi cakap orang yang bijak, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang bijak ini adalah orang yang membuat persediaan untuk menghadapi hari kematian dia. Jadi sama-sama kita tuan-tuan, masya-Allah, mensyukuri apa yang kita ada hari ini dengan melakukan, masya-Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lakukan apa saja perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata kita nak mohon redha Allah dan juga redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, masya-Allah, kekurangan daripada diri saya, itu kelemahan diri saya, dan yang selainnya yang baik-baik ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.